Pengurusan dalam kehidupan sebagai umat Islam perlulah berlandaskan teras pengurusan secara Islam. Teras bermaksud dasar sesuatu perkara dalam sesuatu intipati dan rujukan. Pengurusan Islam mempunyai teras yang berbeza dan merangkumi 5 aspek, iaitu Tauhid, Khilafah, Tazkir, Tazkiyah dan Karamatul Al-Insan. Pengurusan Islam perlu mengamalkan aspek-aspek tersebut untuk menjadi hamba yang baik serta insan yang berguna. Karamatul Al-Insan merupakan istilah Arab yang membawa maksud kemuliaan diri manusia. Selain itu, Karamatul Insan ialah suatu prinsip yang menekankan keperluan menjaga dan memelihara maruah diri dan orang lain dalam apa jua suasana perhubungan sesama manusia. Islam merupakan agama yang mulia yang menghendaki kemuliaan pada makhluk yang bernama manusia. Jika ingin menjadi insan yang baik, perlulah tunduk dan taat dengan perintah Allah supaya perjalanan seseorang dipandang mulia oleh Allah dan orang sekeliling kita. Kita perlulah menjauhi perkara larangan Allah seperti orang-orang soleh dan solehah yang menunjukkan sifat dan kepribadian kemuliaan mereka. Sebagai seorang insan yang istimewa dan kompleks yang sentiasa mempertingkatkan imannya serta melawan kehendak syaitan adalah manusia yang menang dalam bermujahadah. Terdapat dalam surah menyatakan bahawa hakikat kejadian insan yang kompleks dan istimewa, pertubungan antara iman dan syaitan yang ada dalam diri manusia menjadikan manusia dituntut sentiasa dalam mujahadah. Insan yang menang dalam mujahadah mengikut syariat yang layak untuk memakmurkan bumi ini, iaitu insan yang mulia. Daripada surah Al-Baqarah ayat 30. Seterusnya, objektif kajian adalah menjurus kepada cadangan penyelidikan secara lebih terperinci, contohnya mengenai perkembangan Karamatul Al-Insan, hakikat dan kepentingan. Tambahan lagi, dengan adanya penulisan kertas kerja adalah dapat mengenal pasti konsep umum Karamatul Al-Insan, hakikat dan kepentingan. Dan ia merangkumi definisi Karamatul Al-Insan lebih mendalam dan dalil pensyariatan dan juga rukun-rukun Karamatul Al-Insan, kepentingan dan hakikat. Seterusnya, ia juga membincangkan tentang operasi Karamatul Al-Insan berlaku di Malaysia. Tambahan lagi, untuk meninjau Karamatul Al-Insan dalam kalangan rakyat di Malaysia, dan akhir sekali, mengetengahkan isu-isu dan sifat pendidikan dan kelalaian manusia dalam Karamatul Insan. Hai, nama saya Nur Adibah binti Zamani. Seterusnya adalah metodologi kajian. Antara tujuan penyediaan reka bentuk kajian adalah untuk mengaitkan persoalan dan objektif kajian dengan hasil kajian. Reka bentuk kajian dalam penyelidikan ini adalah menggunakan kaedah internet. Kajian ini adalah untuk mengkaji tentang hakikat dan kepentingan tajuk Karamatul Al-Insan ini. Kaedah ini dilakukan kerana proses mendapatkan maklumat adalah lebih tepat dan mudah serta relevan dengan objektif yang telah ditetapkan. Kaedah ini digunakan untuk memudahkan kami mencari maklumat yang lebih luas berdasarkan sumber dari internet. Dengan melayari internet, melalui kajian ini kami telah mencari maklumat mengenai hakikat dan kepentingan tajuk Karamatul Al-Insan ini. Dengan melayari internet, banyak maklumat yang diperolehi melalui kaedah tersebut. Banyak laman web yang boleh dirujuk untuk mendapatkan maklumat dengan tajuk yang berkaitan. Dengan mencari maklumat dari internet, kami mendapat banyak maklumat dan fakta-fakta melaluinya dan lebih mendalam dan mudah difahami. Melayari internet juga, kita boleh mendapatkan data tambahan yang sesuai. Kita juga boleh memilih maklumat melalui laman web yang boleh dipercayai ketulinan maklumat tersebut, serta meletakkan senarai rujukan yang diperolehi bagi mengelakkan berlakunya plagiat. Seterusnya, kajian literatur. Definisi Karamatul Insan dari segi istilah Arab ialah kemuliaan diri manusia. Pengertian Karamatul Insan yang lain ialah prinsip yang menekankan keperluan manusia dan menjaga maruah diri dan maruah orang lain dalam mana-mana hubungan manusia, kerana hubungan manusia sesama manusia juga perlu dipelihara dan dijaga. Kelebihan yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada manusia iaitu dalam surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang bermaksud pada hakikatnya, kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian.
Dari sudut tata bahasa Arab, kalimah laqad dalam ayat di atas adalah menunjukkan penegasan, iaitu huruf lam adalah merupakan predikat kepada lafaz sumpah kosam yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada kepentingan dan kelebihannya tersendiri. Asas-asas karamah insaniah dalam diambil dari surah Al-Isra ayat 70. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut, dan kami telah berikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik, serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Terdapat tanggungjawab manusia untuk mempertahankan maruah diri iaitu dengan melakukan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala, serta manusia perlu meninggalkan segala larangannya. Dengan menjaga agama Allah dalam kehidupan seharian, sebagai Muslim, nescaya Allah akan menjaga dan meninggikan darjat hamba-Nya yang taat dan patuh di sisi makhluk lain dan di sisinya. Karamah insaniah dari Al-Quran yang telah diambil dari himpunan hukum-hukum yang dikaji dari pengajaran Al-Quran yang telah menjelaskan mengenai pemeliharaan jiwa dan jasad manusia dari sebarang perkara yang boleh merosakkan dan menjadikannya hina. Al-Quran juga telah memupukkan rasa kehormatan dan kemuliaan dalam jiwa setiap manusia dengan melalui surah Al-Isra ayat 70 ini. Lafaz karamna dalam Al-Quran juga telah memberi gambaran kepada semua bahawa lafaz ini bermaksud harga diri manusia. Menurut Al-Shawkani pula, lafaz ringkas pada ijmal bermaksud Allah telah memuliakan setiap anak kesemuanya dan tidak ada yang terkecuali. Prinsip kemuliaan ini juga merangkumi struktur jasad manusia yang telah diciptakan sangat cantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan akal yang diciptakan oleh Allah untuk manusia juga turut disentuh oleh Al-Qurtubi. Katanya akal adalah tiang tanggungjawabnya dalam melaksanakan syariat, iaitu taklif kerana dengan akal manusia mampu mengenal serta memahami kalam, iaitu ayat-ayat Al-Quran, mengenal syurga serta percaya dan beriman kepada para rasul. Al-Razi pula berkata, karamah ini adalah kurniaan Allah kepada jasad manusia dan menyatakan bahawa roh manusia adalah jiwa yang paling mulia di dunia ini. Pada pendapat Ibn Kathir, pula beliau menyebutkan dalam kitabnya bahawa cara Allah memuliakan manusia pula ialah dengan memberi kemudahan kepada manusia untuk digunakan untuk kehidupan seharian manusia itu sendiri. Seperti Allah menjadikan kenderaan untuk manusia, menggunakannya sama ada ketika manusia di daratan dan di lautan. Seterusnya, manifestasi prinsip karamah insaniah dalam Al-Quranul Karim. Asal-usul kejadian dan kedudukan manusia sebagai khalifah Islam mengiktiraf bahawa manusia itu berasal dari induk yang sama iaitu Nabi Adam AS, seperti dalam surah An-Nisa ayat 1 telah menjelaskan perkara ini. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu Adam dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya isterinya Hawa dan juga yang membiarkan dari keduanya zuriat, keturunan lelaki dan perempuan yang ramai, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya serta peliharalah berhubungan silaturahim kaum kerabat kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati dan mengawasi kamu. Kedua, penciptaan manusia sebagai makhluk terbaik Islam mengiktiraf manusia sebagai makhluk terbaik dan mengutamakannya ke atas semua makhluk yang lain sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 70. Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih mereka untuk memikul amanah untuk menjadi makhluk terbaik. Amanah itulah yang membezakannya dengan segala makhluk. Dengannya mereka dilantik sebagai khalifah dan diberi kebebasan. Ketiga, pemilihan manusia sebagai penyampai risalah Islam. Islam mengiktiraf fungsi diutuskan Rasul dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 165, iaitu Rusulan mubashirin wa munzirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Yang bermaksud, rasul-rasul yang telah kami utuskan itu semuanya membawa kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang kafir dan yang berbuat maksiat, supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujah atau sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sesudah mengutuskan rasul-rasul itu.
Dan ingatlah Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Yang keempat, malaikat bersujud kepada Adam dan pemanfaatan seluruh alam kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan manusia dengan peniupan roh. Oleh kerana itulah para malaikat tunduk hormat kepadanya apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Sad ayat 72. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Yang bermaksud kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya serta aku tiupkan kepadanya roh dari ciptaanku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Yang terakhir, kurniaan akal dan ilmu. Al-Quranul Karim telah menjelaskan tentang kepentingan akal dan kepada manusia yang merupakan alat untuk mendapat ilmu pengetahuan dan manusia akan dipertanggungjawabkan dengan segala hal yang berpunca dari akalnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Yang bermaksud, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya, pendengaran dan penglihatan serta hati semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiana binti Muhammad Abdul Syafi'i. Saya daripada KAM 1103B. Ini saya akan membincangkan tentang dapatan dan perbincangan. Okey, yang pertama ialah sifat bongkak. Sifat bongkak kita harus belajar dari kisah Iblis, iaitu Iblis itu hebat. Sifat bongkak, takbur serta mempelekehkan orang lain adalah ini kerana manusia leka dengan dunia sehingga lupa akan suruhan Allah. Namun, dia sombong dan angkuh merasa diri lebih baik dari Nabi Adam AS. Akhirnya dia diusir dari syurga Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Turunlah kamu dari syurga itu kerana kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina." Surah Al-A'raf ayat 13. Oleh sebab itu, sungguh tak elok jika kita melukai hati manusia lain dengan kekayaan dan jabatan yang sejati adalah titipan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Cukuplah seseorang dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya yang Muslim." Hadis riwayat Muslim. Selain itu, kita harus merendahkan diri agar tidak dibenci oleh Allah yang Maha Suci. Untuk mengatasi kesombongan dan keangkuhan, Imam Ghazali menyampaikan nasihat. Yang pertama, jika berjumpa dengan anak-anak, anggaplah bahawa mereka tersebut lebih mulia berbanding daripada kita kerana mereka belum banyak melakukan dosa. Yang kedua, apabila bertemu dengan orang tua, anggaplah ia lebih mulia daripada kita kerana dia sudah lama beribadah. Jika seseorang itu beranggapan dirinya yang lebih baik berbanding orang lain, maka ia sebenarnya jahil tentang ini. Jika ia melihat seseorang yang lebih muda, maka ia perlu beranggapan bahawa orang yang muda itu masih kurang maksiatnya berbanding dirinya lebih berumur yang banyak melakukan maksiat. Jika ia melihat seseorang yang lebih tua, maka ia perlu membayangkan bahawa orang berumur itu lebih dahulu melakukan kebaikan atau lebih banyak melakukan kebaikan berbanding dirinya yang masih muda dan masih kurang kebaikan yang dilakukan. Seterusnya, kurang ilmu dan didikan agama. Penghayatan agama adalah penghayatan agama akidah dan ibadat adalah khusus bagi orang Islam. Senario semasa menuntut semua pihak agar cenderung membincangkan perihal kehidupan secara terpimpin dan terpandu, terutamanya dalam kalangan masyarakat yang kebanyakan tergolong dalam kelompok belia dan remaja. Sudah banyak generasi muda yang menyedari peranan dan tanggungjawabnya terhadap negara di masa yang akan datang. Tetapi, di balik semua itu adalah sebahagian generasi muda penerus bangsa. Di satu pihak, remaja berusaha berlumba-lumba dan bersaing dalam menimba ilmu agama. Tetapi di pihak yang lain, remaja berusaha menghancurkan nilai-nilai moralnya sebagai manusia. Keadaan ini sangat membimbangkan semua pihak termasuk keluarga, masyarakat dan badan-badan tertentu. Memang tingkah laku mereka hanyalah merupakan masalah kenakalan remaja, tetapi tindakan atau kelakuan ini jika dibiarkan lama-kelamaan menuju suatu tindakan bahaya yang sangat membimbangkan. Oleh itu,
Pendidikan bertaraf, pendidikan bersepadu perlu diwujudkan bagi mengembalikan dan menyalurkan kepentingan ilmu-ilmu kerohanian. Kita tidak mahu akan pendidikan yang hanya mengisi otak dengan bahan-bahan mentah semata-mata. Tetapi ilmu yang dipelajari itu perlulah bersepadu dengan nilai-nilai akhlak agama dan kehidupan. Dari segi cara, untuk melaksanakan islamisasi ilmu, ini adalah dengan menyesuaikan silibus pembelajaran, buku teks dan bahan-bahan rujukan pembelajaran yang laus berlandaskan dengan agama Islam. Akhir sekali, manusia yang lalai. Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, antara masalah-masalah sosial yang sering ditimbulkan oleh remaja pada masa kini adalah seperti berompak, pecah rumah, penyalahgunaan dada, pengaluan bebas, terlibat dengan video lucah, bergaduh, menyerang fizikal, meminum minuman keras, lumba haram, berjudi, vandalisme, mencuri, melepak, melawan ibu bapa dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui, golongan remaja dan pelajar adalah aset negara dan pemimpin di masa hadapan. Remaja sangat diperlukan oleh masyarakat dan negara kerana golongan ini merupakan pemangkin kepada pembangunan negara. Remaja juga merupakan golongan yang paling berharga serta harta yang tidak ternilai. Pada mereka jugalah terletaknya masa hadapan negara. Ada pepatah menyatakan rosak remaja pincanglah negara. Kita tentunya tidak mahu keadaan ini berlaku dengan lebih rumit. Cara untuk mengatasinya adalah menggalakkan komunikasi. Contohnya bersikap terbuka dengan anak anda dan pupuk kejujuran dalam dirinya. Yakinkannya yang anda boleh dirujuk jika dia rasa ditekan untuk melakukan perkara yang salah atau berisiko. Menjadi berbeza bukan masalah seperti anak anda harus tahu menjadi berbeza juga boleh bermaksud menjadi diri yang sebenar. Dia tidak perlu sentiasa mengikut apa yang orang lain lakukan hanya untuk menyesuaikan dirinya. Akhir sekali, rancangan lepaskan diri. Nasihatinya tentang cara melepaskan diri daripada situasi tidak selesa atau berbahaya. Contohnya, dia boleh menyediakan alasan untuk meninggalkan tempat itu apabila ditawarkan dengan rokok, atau anda boleh meyakinkannya anda sentiasa sedia mengambilnya jika dia rasa tidak selamat. Kesimpulannya, Islam tidak bertujuan untuk menyukarkan kehidupan manusia, malah berhasrat untuk mengatur dan memperkemaskan kehidupan manusia. Sebagai hamba, kita wajiblah menjaga kemuliaan diri, atau dalam erti kata lain, kamaratul insan. Ini kerana menjaga kemuliaan diri dapat membawa kepada menjaga hubungan dengan Yang Maha Esa. Jika umat manusia menjaga kamaratul insan, kita akan menjauhi segala larangan Allah SWT. Kita juga akan dihormati oleh masyarakat dan akan mendapat hidup yang makmur dan hidup dalam perpaduan. Selain itu, menjaga kemuliaan diri dapat menjauhkan kita dari azab kubur serta azab neraka. Ini kerana kita tidak akan membuat hal yang boleh membawa kemungkaran Allah SWT. Kita akan serta menjaga maruah diri dan maruah keluarga ke mana saja kita pergi. Di samping itu, kita akan menjadi hamba yang berpegang teguh pada prinsip Islam. Sebagai hamba yang jauh dari kata sempurna, kita perlu berpegang dan melaksanakan segala prinsip Islam dan taat kepada pencipta kita iaitu Allah SWT. Walaupun kehidupan kita hanyalah pinjaman, kita perlu mengabadikan hidup kita kepada Islam dan sentiasa percaya Allah SWT mendengar dan memerhati segala tindak tanduk kita sebagai hamba-Nya. Terima kasih.